Sebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah pun menetapkan bahawasanya satu perkara yang wajib dilakukan oleh semua orang Islam, alla ta'budu illa iyyah, iaitu janganlah kalian menyembah selain daripada Allah. Dalam alam semesta ni, dosa yang paling besar ialah apabila kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira kalau dalam Quran Allah bagi peringatan kepada satu benda yang penting, bila Allah sebut, wahai semua manusia, aku telah tetapkan satu benda dalam alam ini. Benda yang aku tetapkan itu ialah alla ta'budu illallah illa iyyah. Kalian tak boleh sembah kecuali Allah saja. Lepas pada ayat illa iyyah, tak masuk ayat yang kedua, masih lagi ayat yang sama, berulang kali dalam Quran. Allah ulang berkali-kali dalam Quran. Lepas Allah bagi peringatan untuk mengesakan Allah, selepas Allah bagi peringatan untuk menyembah hanya Allah, pemilik dan pencipta alam, Allah sebut satu benda, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan ayah. Besar. Allah Ta'ala boleh sebut dalam Quran beribu-ribu nasihat lain, beribu-ribu nasihat lain. Janganlah kalian mensyirikkan aku, dirikanlah salat, kan nasihat. Janganlah kalian mensyirikkan aku, berpuasalah dalam Ramadan, rukun Islam. Janganlah kalian syirikkan aku, cintailah Rasulullah, itu antara benda besar. Janganlah kalian mensyirikkan aku, ada ribu nasihat, ada beribu nasihat. Siapa rajin renung Quran, kita tengok Allah Ta'ala sebut, janganlah kalian mensyirikkan aku, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu dan ayah. Pasti apa? Jawapan dia ialah, di dalam kehidupan Islam ini, Allah telah mentakdirkan sejak azali lagi bahawasanya antara kunci kebahagiaan dan kejayaan hidup seorang di dunia dan di akhirat ialah apabila setelah dia berbakti kepada ibu dan ayahnya. Itu je jawapan dia. Antara kunci kejayaan, kebahagiaan dan ketenangan yang paling besar dalam kehidupan seseorang itu ialah apabila dia berbakti kepada ibu dan ayahnya. Sebab itu Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, manusia yang paling mahir dalam mentafsirkan Al-Quran, nombor satu. Ibnu Abbas kata dalam Quran ada 3 kembang. Orang biasa macam saya dan kita semua, kita baca aja, kita tak nak buat keluar benda-benda istimewa ni, kita tak jumpa. Kena tanya ni ulama-ulama besar. Dia kata dalam Quran ada 3 kembang. Yang kembang yang pertama, surah At-Taghabun ayat 12, Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Kembang yang pertama ialah taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Allah tapi tak taat kepada Rasul, maka taat kepada Allah dia tak terpakai. Siapa yang taat kepada Rasul tapi tak taat kepada Allah, maka taat dia pada Rasul tak terpakai. Mudah faham lagi, siapa yang percaya dengan Quran tapi tak percaya dengan hadis, maka tak terpakai kepercayaan dia kepada Quran. Sebab dua ni kembang yang takkan boleh dipisahkan sampai kiamat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Siapa taat Allah mesti taat Rasul. Siapa taat Rasul mesti kena taat Allah. Ibnu Abbas kata kembang nombor 2. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kembang yang kedua, tuan-tuan tengok dalam Quran,
Kembang-kembang ni tuan-tuan tengok dalam Quran, depa tak pernah ada ayat dalam Quran, tak pernah ada ayat ati'ullah saja. Kalau ati'ullah dalam Quran mesti mai sekali dengan wa ati'ur rasul. Mesti. Kembang apa hak tak boleh pisah ni? Dia ada kembang hak boleh pisah tu, bedah boleh pisah. Hak ni hak jenis kongsi hati apa semua ni. Kembang siam ke? Oh, kembang siam lah, tak boleh pisah. Kembang siam lah ni. Ada 3 kembang siam kan. Nombor 2, tengok dalam Quran, balik tengok dalam Quran, kembang nombor 2, aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Dalam Quran daripada awal sampai habis, tiap-tiap kali mai ayat dirikanlah solat, lepas dia mesti tunaikanlah zakat. Ayat tu boleh buat tajuk ceramah. Tajuk ceramah aqimus salah wa atuz zakah, kembar siam yang tidak dipisahkan. Kenapa? Apa rahsia solat dikaitkan dengan zakat? Apa rahsia zakat dikembarkan dengan solat? Ulama bahas. Pagi ni kita tak bahas. Kita nak tengok kembang yang nombor 3 dalam Islam, dalam Al-Quran. Siapa yang rajin renung dalam Quran, baca daripada awal sampai habis, kalau Allah sebut nombor 3 ni, Allah akan sebut kembang dia, iaitu anishkurli waliwalidaika. Hendaklah kalian berterima kasih kepadaku dan kepada kedua ibu dan ayah kamu. Ini undang-undang alam. Siapa pun ibu dan ayah kita, ini undang-undang yang Allah telah pun cop. Undang-undang ini telah pun dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak azali sehinggalah kiamat. Sampai kiamat. Jangan perang dengan mak dan ayah, jangan berperang. Siapapun mereka dan apapun kejahatan yang mereka buat. Sebab kedudukan ibu dan ayah dalam kehidupan seorang anak telah pun dimaterikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa wajib dia menghormati dan mentaati mereka. Habis, full stop.